Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Abdul Razak. Dalam sesi hari ini, insyaAllah dari jam 2 sehingga jam 4, try nak pakai spek macam tak nampak je. Buka je lah. Okey, jadi hari ini kita mula balik kita punya technical punya series dan kita bermula daripada asas ya, struktur pasaran, asas kepada teori elite wave. Dan untuk pusingan kali ini kita akan pergi lebih dalam berbanding dengan pusingan sebelumnya mengenai sequence ya. Tapi hari ini kita akan cover asas dahulu ya. Aisyah, Waalaikumsalam. Dan rakan-rakan yang lain ya. Hazim, Waalaikumsalam. Hazim, dah mula nampak kan Hazim? Konsep dia amat simple. 5 dan 3 sahaja. 5 dan 3. Lepas tu pecahan-pecahan dalam tu ya. Dan yang dalam tu itulah time frame. Jadi itu pembetulan dekat monthly, itu pembetulan dekat weekly. Nak tengok dia dah habis, tengok dekat reset dekat apa dia? Reset dekat stokastik. Itu sahaja Azim. Dan detail-detail dia tengok dekat RSI. Simple konsep. Okey, jadi hari ni kita akan mulai pusingan hari ni. Kita akan pergi lebih dalam. Wassalamualaikum. Okey, jadi sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap lebih tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Salam siang. Sunbi. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak. Panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah buat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat dulu apa yang berlaku dalam pasaran untuk semasa kejap. Okey, kita punya call ni hilang pula kejap ya. Okey, jadi kita ada 2 jam. Kita tengok dulu kepada apa yang berlaku dalam pasaran. Saya akan spend masa yang lebih singkat untuk yang ini. Okey, jadi kita jangkakan bahawa pembetulan untuk struktur dari bawah ni, dari yang satu ni, pembetulan berkenaan dah tamat dan kita memulakan lekuk 2. Jadi lekuk 2 tu mungkin dah berakhir dan kita jangkakan dah memulakan lekuk 3. Jadi kita lihat kepada detail dia. Ni detail dia. Hazim, tengok benda ni Hazim. US 500. Kalau kita lihat, okey, pergerakan dari sini, pergerakan dari bawah ni, okey, kita dah ada 1, 2 dan 3. Okey, dia tak ada high. Lepas tu dia punya structure, trendline dia break. Itu adalah amaran pertama. Amaran yang kedua, kita ada RSI yang break. Okey, jadi kita katakan bahawa struktur ini tamat dalam 3 lekuk. 1, 2 dan 3. Okey. Itu yang pertama. Okey. Jadi persoalannya, adakah ini akan jatuh ke bawah? Ataupun dia akan naik balik ke atas? Itu persoalan dia. Jadi kita lihat kepada time frame yang lebih besar pula. Okey. Jadi kita nampak kat sini ada satu reset. Ini satu reset, satu kumpulan dengan stokastik yang break. Nampak tak? Kalau anda tengok dekat H1, anda tak nampak dia reset. Kalau anda nampak dekat H1, dia ada dua bottom. Tapi kalau anda pergi time frame yang lebih besar, H4, anda nampak dia sebagai daripada bawah ni, anda nampak full reset dia. Nampak momentum kat sini? Jadi kita tahu ini adalah satu kumpulan harga dalam 3. Korektif. Anda trade M5 ke, M1 ke, yearly chart ke, weekly ke, buat benda ni dan tukar-tukar time frame dia. Jadi kita ada kumpulan korektif kat sini. Okey, jadi kita establish yang tu. Ini adalah korektif. Di sebelah kiri ni dalam kumpulan ini adalah kumpulan korektif. 3. Okey, kalau kita katakan di belakang ni kita ada 5 wave. Di sini adalah kumpulan
motif. 5 dan 3. Okey. Kalau kita nak trade, ini boleh lengkap dan jatuh ke bawah. 5 dan 3. Ya, dah boleh jatuh ke bawah. Semasa anda tak dapat trade dia, boleh tak long di sini? Tak dapat. Sebab dia boleh jatuh ke bawah. Tukar itu je Zumbi. Anda akan nampak dia. Itu je sebab tu saya kata tukar-tukar time frame, anda akan nampak. Di sini anda nampak ini full reset. Jadi kita katakan sini 5 dan 3. Kalau dia buat satu lagi ke atas, jumlah lekuk correction sejak benda ni berlaku, 5 dan 3 ni, 5 dan 3, sini dah ada full set 3. Kalau dia buat ke atas, jumlah lekuk dia jadi 4 dan 5. Maksud dia, kalau dia buat satu lagi ke bawah, kita boleh long. Itu untuk shorter term di sini. Syarat dia, yang ini hendaklah structure motif. Sebab kalau dia motif tu 5, motif adalah 5, 9, 13, 17, tambah 4, tambah 4. Okey, korektif adalah 3, 7, 11, tambah 4 dan seterusnya. Okey. Syarat dia, ini hendaklah structure motif break. 5. Wassalam Kristianto. Kalau dia 5, kalau ini merupakan structure korektif, sebab kita ada 5 sebelumnya, whatever yang sebelah kanan ni hendaklah structure korektif. Okey, kita dah ada 3, kita dah ada 4. Kalau dia break out ke atas dan mempunyai syarat utama dia, pertama, incomplete sequence. Maksudnya kita tarik Fibonacci extension 3 lekuk di sini belum sampai 100%. Lepas tu dia break out ke atas. Syarat break out hendaklah 5 lekuk. Sebab kalau dia 5 lekuk, jumlah lekuk dia jadi berapa? 3, 4 tambah 5 jadi 9. Faham tak? Itu tak boleh habis sebab yang sebelah kanan ni hendaklah structure korektif. Jadi kalau dia naik dan break out dengan 5 lekuk, kita boleh trade dia. Pullback ini boleh trade. Aisyah dah nampak kan benda ni Aisyah? Atirah. Tapi kalau break out dia merupakan 3 lekuk korektif, breakout bukan body order, breakout BO. Kalau breakout dia 3, jumlah lekuk dia jadi berapa? 3, 4 campur 3, 4 campur 4, 5, 6, 7. 4 campur 3 lupa berapa. Sekejap, gelak kat diri sendiri, Ustaz. 4 campur 3, dia boleh jadi 10. Otak saya dah sampai 7. Sekejap. Sebab Liverpool pagi tadi, itu yang tak cukup tidur tu. 4 campur 3, 10. Sekejap, nak gelak kat diri sendiri, Ustaz. Kalau dia adalah 3, 4 campur 3 jadi 7. Aduh, berat kes ni. Jadi ini tak dapat trade. Faham Atira? Tarik nafas. Tiba-tiba dia 4 tambah 3 dalam otak dia, kenapa dia 10? 4, 3 jadi 7. Jadi dia boleh complete dan terangkit ke bawah. Faham?
Orang mengucap. Subhanallah, subhanallah. Ya. 4 campur 3, 10. Mana dia belajar? Salah sekolah. Faham? Itu je yang kita buat. Dan apa yang anda lihat adalah bawa kepada time frame yang besar. Anda completekan satu chart dahulu. Lepas tu anda pergi. Sebab itu Elliott Wave, sebab itu sequence semua hendaklah dibuat daripada time frame yang paling besar. Complete chart dia dahulu. Kita lihat kepada contoh hari ini. Kita pilih satu instrumen, anda bagi tahu saya untuk contoh hari ini. Untuk kita bercakap mengenai sequence. Hari ini, starting daripada hari ini, kita akan cerita benda ni saja. Sampailah anda semua tangkap benda ni. 5, 3, 5, 9, 5, 9, 13, 17. Tak payah 5, tak payah tu. Tapi lepas nombor 5 sebelah sini akan jadi 3. Benda tu je. Ulang. Benda tu saja dia. Dia tak lari daripada benda tu. Apa benda ni? Okey. Faham? Jadi bilanya kita nak treat dia? Sekejap. Jadi setup cuma wujud kalau high di sini break out dalam 5 lekuk. Faham? Platinum dah ada chart dia. Pilih satu yang yang ini dia akan kecil lagi. Anda pergi kepada time frame yang lebih kecil. Sebab reset ni, ini adalah H4 punya reset. Jadi internal dia mungkin dalam, sama ada dalam H1 yang ini nanti sama ada dalam H1. Anda nak tengok dekat sini ada berlaku macam ni, berakhir dengan kat sini berakhir dengan divergence. Anda nak kira sequence ni, of course yang kecil pecahan ni, anda pergi kepada M30, tukar-tukar time frame dia. Tukar time frame dia. Sampailah anda mula nampak reset. Ini break, H1 ke bawah lah. Then anda tahu 1, 2, 3 tu dah berlaku. Dan anda tunggulah 3 yang ni, ada tarik Fibo extension, anda tunggu setup dia. Kalau dia naik sebagai 3, 1, 2, 3 tak dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak dapat. Dia boleh lengkap sebagai korektif. Ingat sebelah sini tadi adalah 5. Sini pula nombor korektif. Dia boleh jatuh ke bawah. Matilah. Benda tu je. Jadi ini boleh terangkit kalau dia 7. Tapi kalau dia merupakan 5, 1, 2, 3, 4, 5, jumlah lekuk dia jadi 1, 2, 3, ini ikut arah yang di belakang, dikira sebagai 4, biarpun dia ada 3, sebab dia ikut yang 5 tadi. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni 5, sorry. Otak saya lain. Okay. 1, 2, 3, 4. Kalau dia break out dengan 3, 4, 5, 6, 7. Dia boleh lengkap. Koko, kita tengok koko. W, X, A, B, C, Y. Boleh jatuh. Faham tak Tina? Fibo tu sebagai panduan. Sequence ni yang kita dagangkan. Kalau dia 3, dia boleh lengkap. Kalau dia 5, 1, 2, 3, 4, 5, dalam satu kampung, anda nampak kat sini sekampung, tak ada reset. Sini sekampung, dalam kecil pun tak ada reset. 1, 2, 3, 4, sekampung, ini 5. Jadi, kalau kita katakan ini adalah motif, dekat sini korektif. Dia berulang-ulang. Motif korektif, itu je. Mungkin motif yang kecil melengkapkan korektif yang besar. Benda ni je. Jadi kalau ini berlaku, 3 kat sini, trade. Itu je.
Anda pun dah nampak dia start reset. Dia break trend line kat sini. Dia break. Itu je. Kalau 5 masih A. Saya jumpa benda ni sebenarnya. Baru saya lihat macam mana saya nak map benda ni. Saya jumpa benda ni kalau nak tahu. Saya melihat kepada Fibonacci. Lepas tu saya kira lekuk. So, masa tu saya menggunakan indikator. Saya nampak reset kat indikator ni. Saya nampak benda ni. Jadi saya cari macam mana nak map dia. Mula-mula saya gunakan Wyckoff. Tapi pecahan dalam Wyckoff tak dapat terangkan dinamik. Dia cantik untuk terangkan satu-satu ni. Tapi dia tak dapat nak digunakan untuk menjelaskan first dimension dengan second dimension sequence. Tak apa. Korelasi lah. Jadi dia tak dapat menjelaskan benda tu. Jumlah-jumlah lekuk dia, jumlah-jumlah structure dia pun tak dapat nak disamakan. Jadi kita cari yang lebih fleksibel. Bila saya tanya kat grup saya dulu, ada yang membuat elite wave. Dia orang yang ceritakan benda ni. Bang, kalau ni saya apply kat elite wave, ini yang saya nampak. Barulah saya gunakan elite wave. Saya dulu gunakan Wyckoff. Boleh? Okay. Jadi apa-apa yang sekarang ni, kita tak interested. Kalau dia buat ke atas, 5, anda boleh long dari sini. Tapi, kalau dia lengkapkan ke atas, di sini, then, kita ada 7 swing. Sini 5, sini kita trade. Itu je. Dia tak dapat masuk kat sini, kita tunggu kat atas ni. Kalau dia tak buat apa-apa, dia terus jatuh, then kita akan extendkan. Sebab dalam yang besar, tengok swing yang ini, dia tak reset pun dekat daily. Dia nampak macam nak ni, tapi dia belum complete. Ni nampak macam starting untuk reset. Dia tak break trend line lagi. Ni tengah test, ni break. Okay, ini break dan kita jangka dia akan buat satu yang lebih besar. Kalau dia buat yang ni, kita trade dia. Sebab di belakang juga, sini ada 7. Sini 8. Sini 5 lekuk, 9. Jadi kalau kita katakan, benda dia dari kepada yang besar pula. Yang besar, sini 5. Sini akan 3, 7, 11, 15 dan lain-lain. Okey? Itu cuma Fibonacci time. Ini adalah benda yang saya kongsikan bertahun dahulu. Dalam kita punya... Sekejap. Ada lagi tak saya simpan dia? Saya simpan dia tapi bukan dekat sini. Saya tak tahu ada tak saya simpan dia. Sekejap. Mana pergi? Itu cuma Fibonacci time. Basic dia macam ni. Basically kepada apabila kejap saya terangkan macam ni. Okey, basic dia macam ni Atirah. Bila anda ada satu dana, bila anda pengurus dana, anda ada satu dalam satu bulan tu, in one month, satu bulan, kita ada 30 hari. Kita ambil yang biasalah 30 hari. Jadi anda akan ada 2 masa di mana reporting. Hujung bulan adalah untuk reporting. Hujung bulan adalah untuk reporting. Report ni bukannya masa hari terakhir tu baru anda keluar report. Tak. Anda akan letakkan deadline. Biasanya adalah pertengahan bulan ataupun kepada minggu ketiga. Maksudnya minggu ketiga tu, kalau anda nak report anda cantik, kalau anda ada position dalam market, anda tutup. Bukannya ngam-ngam hujung bulan tu. Kan bila orang nak buat report? Kau malam ni hantar, petang ni hantar, pagi tadi kau tutup position. Orang account lagi, admin lagi, dalam bank punya report lagi. Jadi biasanya kalau ada satu dana yang short term, dia kena tutup position
minggu ketiga. Okey, sebab itu dalam satu bulan kita akan ada 4 period. 4 tempoh masa di mana pada minggu ketiga 1, 2, 3, 4. Di sinilah lazimnya anda akan nampak lazimnya price tu berhenti. Orang keluar market, ambil untung, sideway, lebih sideway. Okey. Yang sebelah sini, kalau dia nak capai target, sebabnya anda kena tutup position minggu depan. Masa ni adalah continuation. Masa ni adalah reversal. Ini adalah masa reversal. Ini masa continuation. Minggu pertama adalah kalau kita ada trend, kalau dia nak continue, minggu pertama ni, sekali lagi saya jelaskan continuation, reversal, continuation. Okey. Minggu pertama biasanya anda akan resumption of trend berlaku. Ataupun reversal kalau ada plan dagangan yang baru. Antara dua. Minggu pertama dan minggu keempat. Continuation ataupun reversal. Minggu kedua dan sekali lagi, otak saya tak berjalan hari ini. Sekali lagi minggu kedua dan minggu keempat adalah bila orang aggressively masuk market. Saya gunakan bahasa ni simple nak jelaskan. Masuk market. Sebab apa? Minggu kedua ni dia nak capai target sebab dia kena tutup position minggu ketiga. Macam mana lah. Assignment kena hantar minggu ketiga. Kan? Sebab ada review bersama dengan instructor, dengan profesor pada minggu keempat. Jadi anda tak dapat habiskan tengah-tengah ni. Faham? Jadi pada waktu ini anda aggressively buat anda punya assignment. Lepas anda dah hantar tu, then lepas dia review, then anda masuk balik. Sini adalah masanya market lebih sideways. Yang dulu punya yang table kuning tu Aisyah, dalam market outlook tu. Mana saya letak, dia ada dalam Dropbox. Nak cari dia. Dia tak adalah ngam-ngam minggu tu, tapi dia ada tarikh-tarikh dia. Itu Fibonacci. Okey. So, sini kita ada 5. Tak kisahlah berapa banyak lekuk dia. Simple, ada tengok ini trend. Simple je. Ada tengok ini trend. Kalau sini 5, sini akan ada 3, 7, 11, tambah 4 dan seterusnya. Sebelah sini, sebelah yang pertama. Kenapa sebelah pertama? Kita nampak sini reset. Anda pergi time frame besar, anda nampak di sini reset. Daripada atas ni, sini reset. Boleh Sunbi? Boleh Aisyah? Sini reset. Yang sini. Yang naik semasa macam tu je rupa dia. Yang ini, yang X ni, situ reset. Okey. Pergi kepada time frame daily balik. Jadi, sebelah sini, kenapa kita katakan dia sebagai bukannya motif structure? Sebab ini US dollar. Okay, US dollar kalau correction dalam indeks, kalau correction dalam indeks, disebabkan oleh US dollar, ingat ambil nota ni benda ni saya tak pernah sebut. Normally, anda akan dapati dia dalam bentuk corrective structure. Normally. Faham? 3, 7, 11. Sebab itu kita tandakan sebagai W, X dan Y. Does this answer your question? Does this answer why kita tak tandakan dia sebagai A, B, C, Kristianto?
Mana Kristianto? Does this answer your question? If you want to ask me, kenapa saya tak tandakan sebagai zigzag, ya? Sebab ini boleh tandakan sebagai 5. Sebab ini adalah US dollar. Okey? Jadi kita tandakan dia sebagai nombor korektif. Okey? So, di sini kita tandakan sebagai 7. Ini dapat tanda 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Kenapa kita tak tandakan 5? Ya, sebab dia US dollar. Tu sebabnya kita tak gunakan 5. Kita gunakan 3. Ataupun 7 dalam kes ni. Dah mula nampak kan? Ni yang kita akan cover pada minggu depan. Nombor-nombor ni, dinamik ni. Dah tangkap konsep dia? Dia boleh habis kat sini. Now, dia break out ke bawah. Now, tengok ni yang interestingnya. Okey, naik, ikut arah balik, dikira sebagai 1. Jadi sini 8. Ini definitely adalah 5 wave. Ya, berakhir dengan divergence, everything. Okey, jadi ini dikira sebagai 1. More or less, Kristianto. Ya. Jadi sini kita dah ada 9. Jadi kalau kita korektif, dia tak dapat habis 9. Next nombor korektif adalah 11. Jadi ini kita boleh trade. Boleh, Atira? Aisyah? Sunbi? Okey, jadi di sini nanti, soalan saya, di sini nanti, dia akan US dollar ataupun yen dynamic. Yang ini, yang last ni. Kita tengok US, kita tengok UJ. Kita tengok UJ. Kalau UJ tu naik, then kita akan ada US dollar. Kalau UJ tu turun, then kita akan ada yen dynamic. Benda dia logik dia sebenarnya. Kalau anda fikir sikit nombor dynamic ni, dia logik dia sebenarnya. Interesting kan, Sumbi? Macam mana nombor ni berkaitan kan? Di situ kita tentukan dinamik. Tak apa, tak kisahlah dinamik apa. Sini kalau dia berlaku kita trade. Boleh Atira? Okay, so US 500. Kalau dia buat bounce ini, kita trade di sini. Kalau dia buat bounce, untuk shorter term trader, okay. Untuk shorter term trader, sekiranya ini break 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, anda trade. Boleh? Wassalam, Kimi. Faham? Mesti break. Kalau tak break, jangan. Dia boleh terus ke bawah. Ini lengkap. Benda tu je, Sulbi. Lepas tu anda kira lah dia punya lekuk. Itu je, kira daripada stokastik. It is as simple as that. Kalau anda faham dia punya gambaran yang ni, dia adalah sesimpel itu. Kira, tengok stokastik, tengok RSI, tengok jumlah lekuk, trade. Bila ada lekuk yang sesuai dan kita ada incomplete sequence. Selagi dia tak break, selagi dia dalam zone ini, dia tak ada apa. Dia tak ada sequence. The moment dia break, dia ada sequence. Incomplete sequence. Sebab korektif, incomplete. Sini ada 5. Next korektif number 7. Kalau dia break ke bawah. Kalau dia break ke bawah. Okay. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia incomplete motif. Sebab ini adalah motif structure.
Nampak macam motif selagi dia tak break divergence. Jadi bounce di sini kita boleh short. Benda tu je. Yes. Kalau dia break ke bawah, ini jadi 4. Ini jadi 1, 2, dan kita akan extend 3, 4, 5. Dia simple. 1618. Dia benda yang amat simple. Mula-mula pening kepala. Tapi bila tengok konsep dia, alah, tu je pun. 531618. Dolar ke yen? Itu je. Sebab dia macam ni. Saya dah pakai benda ni bertahun-tahun. Satu kadang-kadang saya nak explain susah sikit. Dia macam anda tanya orang kan. Anda tanya Lionel Messi, engkau sepak, nak sepak bola macam mana? Sepak je lah. Dia pun susah nak explain. Bukan saya kata saya bagus macam Lionel Messi. Biarpun Liverpool lebih hebat daripada tim dia PSU kot. PSU ke PSG kan? Macam itulah. Saya tim-tim lain Liverpool saya tak kenal sangat. PSU sama dengan komputer punya power supply unit. Okay, faham? Jadi kalau dia break ke bawah, ini akan sama ada kita letakkan 3 kat sini, ini A, ini B, ini C, or whatever lah. Ini tak nak menjadi C. Sebab ini 3. Jadi anda akan buat apa? 1, 2, 3, 4, 5. Apa pun, kalau dia break 5 wave, ataupun 3 wave, anda boleh trade dia. Itu je. PSG. Oh, okay. Tak kenal sangat. Sorry. Saya kenal Liverpool dia. Lain saya tak berapa kenal. Mentang-mentang tim dia menang. Okay. Jadi kalau dia break, kalau break ke atas, 5, 3 ni. Kalau swing, anda tunggu ke atas. Kalau break ke bawah, anda tengok dia. Macam mana suap nasi ke mulut? Ambil tetap tangan. Takkan ada nak cerita urat saraf dia kena otak, myelin semua nak cerita. Payah kan? Tahu myelin tu apa tak? Benda sama. Ini boleh tak habis lagi. Boleh. Ni 1. Faham tak? 1. Ni 2. Ni 3. Ni 4. Ni 5. Or whatever. Ni A. Ni B. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Apa-apa kat sini anda tak trade. Tengah-tengah dunia ni. Tak ada apa. Faham? Masa sini anda tak tengok pun benda ni. Okay? The moment dia break, anda tengok. Moment break bawah, anda tengok. Dalam kawasan ni tak ada apa. Faham? Boleh tak dia ke bawah? Boleh. Boleh tak dia ke atas? Semua boleh. Saya tak tahu. Selagi dia tak buat apa, saya tak buat apa. Kalau dia buat ke atas, lepas tu turun ke bawah, then kalau dalam sini kita ada separation. Boleh je jadi 1, 2, 3, 4, 5. Apa pun, 1, 2, 3, anda trade. Itu je. Okay? Kenapa kita katakan dia sebagai satu kumpulan? H4. Ini. Reset. Tengok, X dia kecil je, tapi dia reset. Ya? Kalau dia buat ke bawah lagi, tarik fibo, alihkan fibo bawah sikit. Dia break bawah terus. Tunggu dia punya bounce. Short. Itu yang dimaksudkan dengan incomplete sequence. Selain daripada fibo, kita ada nombor siri yang tak lengkap. 3, 7, 11, 5, 9, 13. Okey. Faham? Benda sama. Benda sama. DEX pun sama. Boleh lagi ke bawah? Boleh. Kalau dia ke bawah, nak tandakan macam mana? Ini ingat ya. Ini dah lengkap 100%. Jadi ini dah boleh ke bawah. Ini dah lengkap. Ini boleh ke bawah. Dan dia bergerak dalam second dimension dengan yang lain-lain. Tu second dimension ni. Atirah. Ni dah ke bawah, tapi yang lain masih ke atas. Boleh je. Tapi dia ke bawah dalam lebih
tak laju lah dalam diagonal. Okay, tapi dia dah lengkap lah. Ini dah cukup. Jadi anda tak pergi long dia dah. Yang lain tu boleh. Okay, UK 100 benda sama lah. JP 225. Sebenarnya daripada sudut structure, ini yang paling jelas. Ini yang paling jelas. Kalau anda nak trade, saya akan pilih yang ini. Lebih jelas daripada yang lain-lain. Structure yang lebih jelas. Cuma dia akan cloud sikit lah. Okay, JP 225. Kalau dia kat atas tu baru kita trade. Lain daripada tu kita tak interested. Faham tak? Ini boleh C. Boleh lengkap. Span 35 tak ada apa. UJ janganlah cari akar pucuk. Saya dah block lebih daripada 10 orang. Saya dah bagi tahu. Soalan, tanya kat grup ataupun tanya dalam sesi live. PM lagi, bang, saya nak tanya malu. Kalau malu, jangan, nak belajar tak dapat nak malu. Kalau malu, memang ilmu pun malu dengan kita. Bukan, tak ada malu. Jangan malu kalau anda lost. UJ, jangan short dia. Saya tahu dia hampir nak sampai 150 sekarang ni. 150 tu dilihat sebagai level di mana Bank of Japan dijangka akan intervene. Boleh tak short? Dia uptrend, kenapa nak short? Anda nak short based on apa? Monthly pun tak ada level. Dia dah break. Based on supply on supply zone. Sini ada supply zone. Supply zone tu kena berlaku CRS. Sini ada CRS tak? Kejap. Kita tukar dia kepada candlestick. Candlestick. Ni CRS apa ni? Ingafing. Maybe. Ni ada supply zone. But no. Satu lagi. Kalau nak, satu saya dok kata, don't trade it. Jangan trade dia. Don't trade it. Kalau anda tengok, mana ni? Pacet. Okay. Dari bawah ni, ke atas ni, dan ke bawah ni balik, kita dah cecah ngam-ngam 100%. Nak buy dia, kita tak ada sequence. Nak sell dia, kita tak ada level yang... Tak ada sebab untuk anda sell. Kecuali anda katakan, kalau anda nak sell di situ, unless anda katakan bahawa ini nak bergerak ke bawah. Then anda sell. Maksudnya dari atas ni, anda sedang tengok A, B, 1, 2, 3, ni kat sini, ini 4 kat sini, ini 5. Kalau ini bergerak macam ni, anda rasa indeks pergi mana? Kalau ini bergerak macam ni, anda rasa US dollar ke mana? Kalau ini bergerak macam ni. So, anda sedang trade structure monthly. Kalau anda pergi sell kat situ. Jadi kena tengok trend dekat monthly lah. Saya trade H1 bang. Yang kau pergi masuk monthly tu apa hal? Faham? Momentum dia monthly lah. A, B dan sini C. Kita habiskan W dekat sini. Ni kalau kita nak trade kat situ lah. Maksudnya anda sedang trade monthly. Anda sedang cerita benda ni. A dengan B ni. Ini A. Sini B. Grand super cycle. Lepas tu anda sedang cerita bahawa inilah 1, 2, 3. 3 kat sini. 4. Dan anda sedang buat 5. Untuk habiskan C. Yang menghabiskan W. Jadi kalau anda trade dekat sini, anda tunggu yang ini. Itu maksudnya. Jadi kalau anda lukis macam ni,
Itu adalah yen dynamic ataupun negatif dollar dynamic. Antara dua, negatif dollar dynamic. Ada tak tanda-tanda untuk dolar nak habis? Yes, ada. Ada tak tanda-tanda untuk dolar nak habis? Yes, ada. Boleh je nak habiskan ini kat sini. Maksudnya anda sedang lihat dolar dah buat 4 dan 5. Dolar nak buat benda ni. Okay? Dan itu bermaksud dekat indeks ni, ini adalah motif. Itu maksud anda. Ya, mungkin lebih besar. Maksud motif ni 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. A. Ni maksud saya. Anda sedang nyatakan bahawa dia buat pembetulan ini. Ni yang anda sedang cerita. Faham? Anda sedang cerita benda ni. Boleh? Yang instead of habis di sini, kita sedang ceritakan benda ni. Itu yang anda sedang ceritakan. Kalau anda kata, yen tu ke bawah. Boleh tak berlaku? Boleh? Boleh? Faham? Satu belum, tak ada. Ini structure monthly. Kalau anda nak trade di sini, ini monthly punya cerita. Jadi anda sedang menyatakan bahawa ini trend ke bawah. Dan anda trade lah. 4 ni di sini. Itu yang anda sedang ceritakan. Jadi, tak. Tapi nak buy dia, buy dah habis. Structure dia dah sampai. Nak trade dia untuk sell tu ada trade monthly. Tak sesuai. Berapa orang yang trade monthly kan? Jadi tinggalkan dulu UJ. Biar dia buat cerita dia. Structure dia matang. Anytime dia boleh jatuh, anytime boleh naik balik. Tak tahu. Unless dia buat reset besar, kita trade. Euro JPY ini dah break B. Ini masih boleh letak sebagai B. Okay, selagi dia tak break atas. GBP JPY pun sama. Belum break. Okay, tak apa. Biar. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 diagonal. Okay. Tak ada apa-apa. AUD JPY pun sama. Nanti ini mungkin habis. Dan kita memulakan pergerakan ke atas. Dalam ni cukup untuk saya buat 5 cukup. 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Itu adalah AUD JPY, CAD JPY. CAD JPY belum break high. Sama ada dia dah habis. Kalau dia naik ke atas, kita akan tukarkan dia kepada macam ni. Ini adalah masih lagi lekuk 3. Okay, 1 kat sini. Ini adalah 1, 2, ini 1, 2, 3 ke atas. Jauh dia dah naik. Itu CAD JPY. Sekarang ni tak ada apa. Boleh lukis sebagai flat lagi kat situ. Dolar. Okey, ni yang menariknya. Dolar. So, sama ada dolar dah lengkap struktur ini. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi high. Sebab sini tak ada divergence. Nampak? So, kita jadikan satu lagi high untuk dolar sebelum dia jatuh bawah. Okay, itu adalah dolar. Okey. Dan itu bermakna untuk gold pun sama. Satu lagi ke bawah. Ini adalah untuk gold. Okey. Ni boleh lengkap tau, jaga-jaga. Maksudnya ini boleh lengkap. Tak ada apa-apa. Gold anda cuma trade dia kalau dia break low ini. Dia tak break.
Saya lukis macam ni, mana tahu dia break. Kalau dia break, dan kita boleh trade gold untuk short dari B. Benda sama ya yang di belakang ni. Benda sama. Okay. Kalau dia break, dan kita boleh trade dia. Okey. Itu adalah untuk gold. Sekarang sideway. Bukannya down, ni tak ada downtrend, ni satu kampung. Sekampung. Tak ada apa. Sekampung, satu kampung, satu. Daripada atas ni satu. Tak ada pun benda ni, tak ada. Ha? Tak ada apa-apa. Tak ada ni pun tak ada kecil, tak ada apa. Tak ada apa-apa. Kalau dia break, dan kita trade. Lain daripada tu tak ada. Ataupun breakout ke atas. Tak ada dua. Kalau dia breakout ke atas, boleh tak trade dia? Tak. Sini 7, sini 8, 9, 10, 11. Boleh complete goal? Boleh. Boleh naik ke atas macam tu goal. Sebab ini dah 11, dah complete. Faham tak? Saya boleh lukis dia jadi macam ni tau. W, X, Y, X, Z. Triple correction. Ha? Boleh. Tak ada. Kalau setakat edit wave lah macam-macam boleh lukis kat situ. Okay. Jadi gold, selagi dia tak break, anda tak buat apa. Kalau dia break, Z pun tadi tak dapat lukis sebab dia ada lekuk ekstra. Faham? Kalau dia break, B ni boleh trade. Kalau tak interested. Okay. Anda nak tengok level low ni break ya. Okey, lain daripada tu ni yang kita lihat semalam nampaknya tak. GU dah mula jatuh. Tapi kalau dia naik ke atas, dan kita trade di sini. Yang kita tandakan semalam. Selagi dekat sini tak ada apa. Ini sideway. Nothing. EU pun sama. Mungkin dah mula. Ni. Nampak full reset dia kat situ. Itu adalah untuk EU. Okey. Boleh dah Kimi pula. Hakim. Nampak dah benda-benda ni Hakim? Lekuk ke berapa kita nak trade, yang mana kan? GA tak ada apa-apa perubahan. Kita tengok Euro GBP, Euro AUD, nothing. Copper, nothing. Minyak ke atas. Minyak dah habis. Silver, nothing. Okay, satu lagi low kat gold sudah naik. Jadi low ni, kalau dia break, 3 lekuk kat sini merupakan short. Faham? Ni pun nampak dah habis. Okey. AUD pun sama, nampak dah habis. Kita dah mula menjangka kelemahan untuk US dollar lah. Maksudnya indeks tu dijangka naik lah untuk shorter term. Jadi kita nak tengok indeks naik dan dolar ni satu lagi sebelum jatuh ke bawah. Kita nak tengok indeks naik untuk nak short dia dari atas ni nanti. Pilih salah satu lah. Jelas? Hari-hari kita buat yang sama, kita jam berapa ni? Okay? Okay. Tak apa tadi, Sumbi? Koko.
Cocoa Futures. Kita letak cash lah ataupun Cocoa Futures. Tengok chart dia yang paling panjang. Cukup tak? Cocoa Futures. Okey, ni Cocoa Futures ni. Okay, ni full contract dia. Okay, kita akan buat chart ni kembali kita daripada rehat. Nanti kita ada masa lagi. Ada 4-5 minit lagi. Kalau ada soalan, ada apa-apa soalan untuk mana-mana instrumen chart, saya dah update dekat Discord. Dekat Dropbox, anda boleh lihat semua kat situ. Kecuali yang dalam live tadi ni lah. Ada apa-apa soalan? Ada instrumen yang anda nak tengok yang kita tak bincangkan? Sebab itu, kalau anda faham pasal momentum, anda faham pasal structure, bagilah chart apa kecuali chart jantung. Sebab dia sideways je. VIX pun sama, tak dapat nak lihat sebab dia sideways je. VIX, tahu tak? VIX, Volatility Index. Ada, kalau tak nak tahu, itu adalah antara instrumen yang terkenal, ramai orang trade. Sekejap, VIX. Volatility Index ni. Ni nak trade dia macam mana? Ni tak ada structure. EJ. Kalau ini, sekejap mana saya punya satu. Okey. EJ ini merupakan tempat untuk long kalau dia buat ke bawah. Okay lah. Tapi kalau EU naik, UJ masih naik, ni ke atas. Jadi ni dah habis kat sini. Ni dah habis. Masalah dengan EJ ni, Atira, adalah benda ni. Dia adalah leading diagonal. Faham tak? Anda tengok yang besar dia. Ini adalah structure 3, 3, 3, 3, 3. VIX bukan untuk trade. VIX tu ramai orang trade sendiri. Ada broker yang offer dia. Okay. Kalau nak trade dia untuk short term adalah 4 ni. Paling cantik adalah 2 ni. Ini adalah untuk swing. Okay. Paling cantik. Kenapa dia merupakan structure 3-3-3? Kalau anda tengok yang besar, kalau anda tengok structure ini, structure dalam ni, daripada sini, low ini, anda cuma ada 1, 2, 3 channel. Satu kita kena buat dia sebagai 3. A, B dan C. Dia tak ada 3 channel. Dia macam ni. Kalau motif 5 lekuk, dia akan ada dekat stokastik dan juga dekat RSI, dia akan ada 3 channel. 3 channel. Dekat sini, tak ada. Satu saya kena buat dia ABC 1, ABC 2, WXY 3. Or whatever lah, ABC ke. Dalam yang ini pun nampak. 1, 2, 3. 2 channel saja. Tak, dekat retail ramai orang trade dia sendiri. VIX tu ramai orang trade dia. Ramai sangat-sangat. Dia ni sekarang ni tak banyak broker yang offer dia. Ini something yang popular untuk trading satu masa dulu. Sebab dia bila masa market tengah volatile, dia memberikan pulangan yang banyak masa market tengah volatile.
Ya, tapi nak buat chart dia macam mana? Ni nak buat chart macam mana? Dia tak ada 1, 2, 3, 4, 5 ni semua WXY je. Nak WXY mana? Sebab VIX ni dia ada limitation bawah kosong. Limitation bawah kosong. Tapi dia tak start dengan kosong lah. Dia punya mid adalah, kalau kita ambil ke semua ni, mid dia adalah sekitar 30, 20 ke 30. Range dia 20 ke 30. Ada. Saya ada few kawan trader dari Jakarta yang trade VIX. Itu sampai sekarang pun saya tahu dia orang masih trade VIX. So dalam grup saya satu tu dia orang masih discuss pasal VIX ni. Saya tak tengok lah. Dia orang akan tengok kepada option S&P 500 ni, basically melihat kepada option. Dia orang trade option. VIX tu salah satu benda yang dia orang trade. Okey, jadi tengok kalau dia break out ke atas, then sama ada kita habiskan, kita letak 4 ni kat sini dulu. Nantilah kita letak 4 kat sini dulu. Ya, sebab terlalu kecil untuk buat 4 ni. Terlalu kecil. Ya, tetapi kalau kita lihat daripada bawah ni, dia dah reset tau. Dia dah break. Maksudnya struktur ini lengkap. Sebab tu kita katakan ini sedang buat 4. Okay, kalau anda pergi kepada time frame besar sikit, H4, anda nampak kat sini pun ada reset. Sebab tu kita letakkan dia sebagai 4. Okay. Kalau dia buat ke bawah, ni boleh trade. Untuk short term. Okay, kalau dia terus ke atas, kita lengkapkan sama ada 4 ni kat sini ataupun kita lengkapkan, kita masih dalam C. Tak, dia retail. Bukannya, dia retail, dia trade dari rumah je, tak ada. Saya punya kawan, tak ada seorang pun, ada seorang je yang saya tahu dia mengurus duit. Tapi dia tu berlesen lah, mengurus dana. Yang lain-lain sama ada dah retire ataupun trade sendiri. Yang apa kawan yang kita discuss pasal trading ni, tapi jangan sekali senyap je dalam grup tu. Sebab ramainya portfolio saham tengah jatuh. Jadi kalau saham tengah naik tu bising lah dalam tu. Ada jugalah yang buat lain-lain. Tapi ramainya portfolio dia saham. Saham ataupun kripto kan. Dua-dua tengah jatuh. Senyap lah. Masa 2 tahun lepas, grup tu meriah. 3 tahun lepas. Grup tu lah yang paling bising. Kripto lah. Setiap hari je. Penuh cat. Dia tak ada pergi letak profit. Bukan. Tapi bincang pasal market lah. Penuh cat. Sekarang ni tak ada pun. Ataupun mana-mana white paper ke. Mana-mana tip ke. Saya forward Reuters dia dalam tu. Forward Reuters punya news. Okay? Okay, kalau tak ada soalan, kita break dahulu. Kita akan buat chart apa tadi Sembi? Koko.